Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah masih lagi hadis di dalam babul masajid, bab tentang hukum hakam masjid, di mana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menghimpunkan hadis-hadis hukum di dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan di dalamnya salah satunya ialah babul masajid yang kita telah sampai kepadanya. Dan hadis yang berikutnya ialah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wan Nasara ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah qatala asalnya perang ataupun qatala bunuh, qatala di atas dasar mufa'alah, musyarakah, tapi dalam konteks ayat Arab ni maksud Allah melaknat atau Allah menjauhi rahmat ataupun Allah membinasakan, yakni satu doa supaya Allah mengambil tindakan menjauhi rahmat dan petunjuknya. Qatalallahu al-yahuda, siapa? Kepada Yahud. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, kerana mereka mengambil kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Yakni mereka jadikan kubur-kubur itu tempat upacara salat, tempat mereka memakmurkannya, seperti mana mereka memakmurkan masjid. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar yang demikian itu, jika sesiapa menyamak Sahih Muslim, ialah di dalam riwayat Muslim wazada Muslim menambah wan nasara, dan nasara, yakni qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahud dan Nasara yang mana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Itu satu hadis daripada Abu Hurairah, dan hadis ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kubur para nabi, termasuk kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai masjid. Bukan saja diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, diriwayatkan oleh ramai para sahabat, diriwayatkan oleh Jabir, dan diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, meriwayatkan hadis-hadis yang serupa. Dan hadis-hadis ini Nabi SAW ulang dan tekan hadis ni
terutama pada beberapa hari akhir baginda Nabi SAW wafat, sebelum baginda wafat, kerana baginda bimbang tentang orang menjadikan kubur sebagai tempat upacara ibadat, dan itulah yang kita lihat benar-benar berlaku. Walahuma min hadis Aisyah, bagi Bukhari dan Muslim itu ada hadis Aisyah, katanya Nabi sabda, kanu idza mata fihimur rajulus salihu banau ala qabrihi masjida. Mereka itu apabila mati di kalangan mereka lelaki yang saleh, mereka buat di atas kuburnya masjid. Dia kata ulaika syirarul khalq, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Dalam sebahagian riwayat wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka akan melukis padanya gambar-gambar tersebut. Hadis ini ialah respon Nabi SAW kepada cerita Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, Ummu Habibah anak Abu Sufyan, yang mana dia telah berhijrah ke Habasyah, dan juga bersama dengannya ialah Ummu Salamah yang juga berhijrah ke Habasyah. Kita tahu bahawasanya Nabi SAW semasa di peringkat Mekah, apabila tekanan yang dilakukan oleh Quraisy begitu dahsyat, sebahagian sahabat berhijrah ke Habasyah. Kerana Habasyah walaupun negaranya Kristian, tetapi rajanya adil. Fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahada. La yadhlimu indahu ahada. Kerana dia adalah seorang raja yang tak menzalimi rakyatnya, iaitu Ashamah. Najasyi gelaran raja Habasyah, namanya Ashamah. Jadi para sahabat berhijrah ke sana, Nabi tidak berhijrah. Sebahagian sahabat pergi ke sana, termasuklah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah dia lari daripada tekanan Quraisy, dia ikut Nabi, sedangkan dia adalah anak pemimpin utama Quraisy, siapa dia? Abu Sufyan. Pak dia lawan Nabi, anak dia sokong Nabi. Dia berhijrah dengan suaminya, dan dalam sebahagian riwayat Badillah bin Jahsh dikatakan tanassar, menganut Kristian. Perbincangan panjang tentang isu ini. Dan kemudian Ummu Habibah tanpa suami. Nabi SAW meminang Ummu Habibah ketika dia berada di Habasyah. Dan Najasyi yang namanya Ashamah, Najasyi itu gelaran, namanya Ashamah, menganut Islam secara rahsia. Dia raja, Maharaja Habasyah, dan dia yang telah membayar mahar Ummu Habibah. Nabi pinang tu, mahar tu Najasyi bayar. Apabila mereka balik berjumpa dengan Nabi SAW setelah pulang daripada Habasyah, Nabi dah berhijrah ke Madinah. Nabi asalnya di Mekah, mereka pergi ke Habasyah, ke Ethiopia ataupun ke Abyssinia. Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Bila mereka balik, mereka tak balik ke Mekah, mereka pergi ke Madinah. Bila mereka berjumpa dengan Nabi, orang-orang yang ada di Habasyah ni, Nabi sering tanya mereka, apa yang kamu tengok di Habasyah? Tak adalah mereka kata snap gambar Rasulullah ni ada juga gambar saya duk ambil, tak adalah masa tu. Kok dia buat grup WhatsApp ambil gambar tengok, tak ada. Zaman tu semua maklumat melalui periwayatan, riwayat, narration, melalui periwayatan. Apa yang dia ceritakan. Jadi mereka cerita pada Nabi SAW, mereka tengok gereja yang namanya Maria.
Dalam gereja tu cantik, banyak gambar-gambar orang, patung-patung banyak. Namanya gereja tu Maria. Nabi SAW kata, ulaika idza kana fihimur rajulu salih, dalam sebahagian riwayat, famata banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu, kalau ada orang soleh, kalau ada tok guru ke apa, orang yang nampak warak, mati, mereka buat masjid tempat tu. Wasawwaru fihi tilka suwar, mereka buatlah patung-patung tu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Sebab apa mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jal? Sebab kerana perbuatan mereka lah lama-kelamaan orang yang datang kemudian menjadi sesat. Mula-mula buat patung, inilah patung tok guru kita. Mari orang lain, oh ni patung tok guru, Masya Allah. Mari yang lain, ada patung ni berkat sikit. Mari orang lain, tunduk sikit, hormat. Lama-lama orang sembah, lama-lama orang doa. Kerana ada orang mula. Saya akan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini yang begitu banyak. Hatta apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam dan juga yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir. Benda-benda seperti ini, syaitan dia cuba menghasut manusia. Tuan-tuan tengok, bila ada orang mengaku Nabi boleh duk main kat dia, terus kata hak mental ke apa? Hak tak mental, hak duk buat mata terbeliak Nabi main semua ada. Buat terkejut. Kalau Nabi boleh main kat dia, hak seorang pula, hak lain pula duk buat Nabi main duk lambai-lambai. Ada yang bubuh kursi kosong, ada yang buat ceramah, buat yang kita nampak tapi kita buat tak nampak. Nak tunjuk kata maqam dia tu sampai. Kalau dah ada dia apa boleh dakwah, kawan ni dia pergi kubur Nabi, terus dia dakwah, dia nampak lah. Dia nampak. Sebab ada yang mula. Sebab ada yang mula. Oh, mereka akan nakal kata Suyuti kata wa kata fulan kata. Para muhaqqiqin, apa yang An-Nawawi sebut, kenapa tak ambil Imam Nawawi? Kalau tidak kau mazhab Syafi'i. Apa yang sebut Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, kenapa tak ikut dia? As-Suyuti dia sebut tu, banyak perkataan Suyuti di samping kita hormat dia, tetapi perkataan dia As-Sakhawi mengkritik As-Suyuti dalam masalah ini dengan kritikan yang dahsyat. Bukan semua hendak ditelan. Begitu. Ini semua sebab ada orang yang mula. Sebab ada orang mula. Walaupun ada orang kata dia apa, tak bersyihat ke apa, tapi yang penting dia ingat nama saya, yang tu penting. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini, bab larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Lagi kita bincang apa maksud larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Antaranya ialah hadis Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Dia menyatakan bahawasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam
qabla an yamuta bi khams, sebelum 5 hari sebelum wafat. Nabi sebut, antara yang Nabi sebut, Nabi kata, ala wa in man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Nabi kata, kamu kena tahu, jaga-jaga, sebelum daripada kamu ni dah ada orang yang mengambil kubur para anbiya dan orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat duk main tumpu ibadat. Tolong tuan boleh tengoklah, pergi dalam internet, banyak yang tawaf, yang apa. Yang menariknya, Nabi kata, fala tattakhidul qubura masajid, jangan ambil kubur sebagai masjid. Fa inni anhaakum an zalik, aku larang kamu jangan buat yang tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim. Kita tengok ada, memang orang buat pergi kubur. Dia kalau nak doa je, dia tak ingat Tuhan, dia ingat kubur dia. Dalam agama ni banyak waktu tahajud mustajab, tahajud dia tak rasa khusyuk, pergi ke kubur, oh mula sedih. Cari kubur sana, kubur sini. Nabi bagi amaran tu, hal tu akan berlaku. Ada orang baca hadis ni, dia kata ni mesti hadis Wahabi. Dia kata hadis Nabi tu, hadis Nabi. Sebab itu di kalangan mereka tak berapa selesa dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka kata, sebab itu yang dia kata mungkin rawi pun dah bohong juga. Pasal apa? Pasal dia tak boleh buat hal-hal ni. Nabi bagi amaran. Al-Haris An-Najrani, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin yaqul. Dia pun riwayat, dia kata, aku pun dengar Nabi sebelum mati 5 hari sebut hal ni. Nabi bukan kata kubur anbiya aja, anbiya wa salihihim, anbiya dan orang saleh. Ala wa in man kana qablakum, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah orang yang sebelum daripada kamu, inna man kana qablakum, orang yang sebelum daripada kamu telah ambil kubur para anbiya dan orang soleh sebagai masjid. Fala tattakhidu kuburahum masajida, jangan kamu ambil kubur mereka sebagai masjid. Usamah bin Zaid, ni bapa dia Zaid, kesayangan Nabi, ni anak dia, duk jaga Nabi. Dia kata, aku dengar Rasulullah fi maradhihi alladhi mata fihi, pada masa Nabi sakit yang mana Nabi wafat pada dia, Nabi kata, adkhilu alayya ashabi, bagi masuk mari sahabat-sahabat aku. Nabi duk sakit, panggil sahabat masuk. Fadakhalu alayhi, sahabat masuk. Wa huwa mutaqanni'un bi burdatil ma'afiri, baginda sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'un bi burdatil ma'afiri, baginda sallallahu alaihi wasallam tutup kepala ni dengan burdah, dengan kain. Ma'afiri ni kain nama kabilah Yaman, kain yang daripada Yaman lah baginda sebut. Lepas tu baginda angkat kain yang tudung kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu ada, Nabi kata, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah laknat Yahud dan Nasara, ambil kubur para nabi mereka sebagai masjid. Pasal apa Nabi beritahu ni? Banyak kerap sangat ni, semua masuk nak beritahu. Nabi tak mau benda tu berlaku pada kubur Nabi.
Pasal manusia ni, kubur Pulau Besar Melaka pun dia duk pergi tawaf dah. Tak tahu siapa duduk dalam tu. Tambah kalau kubur Nabi, kalau biar, dia akan tawaf, dia akan nampak. Saya pergi ke India, ada kubur tak berapa jauh daripada Nizamuddin tu, tempat yang dia orang duk pergi tu. Bukan di Nizamuddin tu, di dalam kawasan tu juga ada kubur. Salat di masjid, nak doa ke kubur. Dia rasa dia jauh. Kalau kita tanya, macam musyrikin kata, la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah saja. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan sembah nak bagi dekat dengan Tuhan. Kita ni jauh, wali dekat. Nabi laknat. Sebahagian kata wali banyak bertasbih. Masa dia hidup ni dia sibuk. Bila dia mati dia tak makan tak minum dah. Lagi dia banyak masa free. Masa tu kita mau pergi jumpa dia. Kan? Soal tawasul dalam erti kata, ya Allah dengan berkat fulan terimalah doa, itu cerita lain. Ini cerita tawaf kubur ni, jadikan kubur sebagai tumpuan ibadah, ini cerita lain. Yang tu mungkin ada khilaf di kalangan ulama. Yang ni adalah pergi kubur. Dia kata wali sekarang ni masa mati lebih banyak ruang masa. Pasal wali ni berzikir, dan kubur dia pun berdoa. Kalau macam tu, tuan-tuan, nak tanya, pokok bertasbih tak? Pokok bertasbih tak? Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Semuanya bertasbih memuji Tuhannya. Kita kan la tafqahuna tasbihahum, kamu yang tak faham tasbih dia. Jadi bila kita jumpa pokok mintalah supaya doa saya mustajab. Hang semua pokok ni bertasbih. Jumpa kambing bertasbih sebelum kita sembelih makan dia. Kambing. Tuan-tuan, kalau kita mula, dia akan lajak banyak. Betul tak? Mungkin orang hak mula tu kambing bertasbih, burung bertasbih, gajah besar pergi tasbih, pokok bertasbih, tengok pokok besar, duduk keliling pokok, duduk ngadap ke pokok. Hampa ni tak faham makhluk Allah bertasbih. Dia pakai dalil tu lah. Tapi lama-lama hak mai kemudian, hak tadi mungkin buat dosa besar kerana mentazimkan apa yang Allah tidak suruh ta'zimkan. Hak kemudian akan melakukan syirik. Ulaika syirarul khalq yaumal qiyamah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat. Hadis Nabi SAW banyak. Hatta hadis Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia kata apa yang akhiru ma takallama bihi Nabi SAW, akhir yang Nabi cakap, akhriju Yahud ahli Hijaz wa ahli Najran min jaziratil Arab. Keluarkan Yahud ahli Hijaz, ahli Najran daripada jaziratul Arab. Wa'lamu anna syiraral nasi alladhi takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah seburuk-buruk manusia yang mengambil kubur para nabi sebagai masjid. Kalau kubur nabi ambil sebagai masjid, seburuk-buruk manusia, kubur wali apa cerita? Wali lebih rendah lagi daripada nabi. Yang menariknya, hak duk tawaf kubur tu kata, kamilah ahli sunnah. Lagi kita jam. Terang-terang menyanggahi sunnah. Terang-terang menyanggahi sunnah Nabi SAW. Dan inilah
Banyak riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia kata dia dengar yang benda yang sama. Artinya Nabi pesan benda ni kerap. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahih, Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi kata, inna syiraran nas man tudrikuhul sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidu qubur masjida. Nabi kata seburuk-buruk manusia ni ialah orang yang mana kiamat datang dia masih hidup. Jaga hatun. Sebab tu kiamat datang kita jangan dah. Biar kita mati dulu. Ada geng duk seronok, duk tunggu, duk ramal, weh nak kiamat, nak kiamat. Konspirasi apa tahu dia duk tunggu kiamat. Dia ingat seronok kiamat. Nabi kata syirarun nas man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya. Orang yang apabila kiamat mari dia masih hidup. Buruk. Dan wa man yattakhidu al-qubura masajida. Orang yang mengambil kubur sebagai masjid. Sebagai tempat ibadat dia. Banyak hadis-hadis yang seperti ini. Para ulama membahaskan apa maksud ambil kubur sebagai masjid. Kalau satu orang tu sembah kubur, minta semua kepada kubur, minta doa pada kubur, tak minta ke Allah dah, minta kat kubur, percaya kuasa kubur, itu adalah kufur. Kalau itu. Tapi kalau dia kata kita minta ke Allah juga, tapi kita tak boleh nak minta ke Allah, kena pergi kat kubur baru jadi doa kita. Kata para ulama, beberapa makna hadis ni. Di kalangan mereka menyebut maksud sembahyang as-salatu 'alal qubur. Salat kepada kubur, itu maksud ambil kubur sebagai masjid. Termasuk dalam masalah ni as-sujud ilaiha, sujud ke arah kubur. Wastiqbaluha bis-salati wad-du'a. Doa minta kat kubur. Itu maksudnya. Juga termasuk dalam maksud ini kata mereka ialah orang-orang yang mana membina masjid kerana ada kubur dia buat masjid. Tengok-tengok ada kubur dia buat masjid atas itu. Nanti mungkin akan ada orang istidlal dengan suratul Kahf. Suratul Kahf dijawab oleh para ulama dalam hal ini bahawasanya qala alladhina ghalabu ala amrihim, orang yang menguasai urusan itu, lanattakhidanna alaihi masjida, kita akan jadikan tempat ashabul kahfi itu sebagai masjid. Ibn Rajab menyatakan bahawasanya itu bermaksud bahawasanya itu bukan menunjukkan dia itu adalah di kalangan orang mukmin atau tak mukmin. Bahkan yang ditunjuk dia satu orang yang berkuasa yang mengambil tempat itu sebagai masjid, bukan satu endorsement untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Itu satu pengkhabaran cerita orang-orang yang berkuasa, dan ini insya-Allah kita akan sebut dalam hal yang akan datang. Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis-hadis, baginda SAW ni sensitif, tak mau nak elak kubur ni duk jadi tempat orang duk berimpun, orang duk buat ibadat. Ni adalah kita tengok negeri tertentu hak depa pi ni, dia memang melanggar semua yang para ulama sebut. Dia carilah kaul mana-mana kitab hak ujung tu, hak jumpa sikit nak macam dia ambil itu. Kaul yang jelas dia tak ambil. Kalau dia hanya pergi nak ibadat di kubur sebagai satu tabarrukan wa ta'ziman, mengambil berkat dan membesarkan, termasuk dalam kabair, termasuk dalam dosa-dosa besar. Siapa sebut ni? Ibn Hajar Al-Haytami, tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dan kita akan sebut apa yang Nabi kata apa? Nabi nak larang semua hal ni. Kata Abu Sa'id Al-Khudri,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubna 'ala al-qubur au yuqada 'alaiha au yusalla 'alaiha. Nabi larang buat binaan atas kubur. Tak mau duduk besar dengan kubur. Nabi larang duduk atas kubur. Pakat duduk atas kubur. Tu tak kira hak bawa gompang ni. Dia bergendang atas kubur. Dengan andaian mesti tak tahu apa. Kok dia ingat kawan nak bawah orang bangkit menari sekali ke. Tak tahu apa andaian dia. Au yusalla 'alaiha, ataupun salat di atasnya. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Nabi larang. Totally kita tengok apa yang dilakukan oleh sebahagian orang mukhalafah dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak mau di Perlis ni pun buat binaan. Hatta alhamdulillah di negeri Perlis ni, siapa boleh pergi tengok makam di raja, kubur raja pun sama saja, tak dibuat binaan. Hak nampak binaan tu bukan kubur, itu dia punya apa? Dia punya kawasan teduhan di keliling tu. Bila orang datang ada tempat reduk. Kubur tu yang di tengah, tidak ada binaan. Macam mana kubur orang awam, demikian juga. Cuma ada perkuburan khas di raja lah, keluarga raja ni. Kalau tuan-tuan tengok yang ada bumbung tu semua tempat orang datang untuk mereka duduk apabila ada hari kemangkatan dan seumpamanya. Dia tak payah pasang kemah lah, dia duduk di bumbung tu. Kubur di tengah tu, di tempat lapang, tidak ada binaan. Ada sedikit mereka tuang batu nak tak mau bagi turun tanah, tidak ada binaan. Saya pernah mengendalikan Tuanku Raja sendiri arahkan mufti, habis daripada jenazah setelah dikebumikan, berikan ucapan nasihat. Tuanku beritahu saya dan bagi tahu orang awam semua suruh pulang dan berdoa dan pulang. Kita tidak buat upacara di sini. Arahan Tuanku sendiri. Supaya kena hal ini dipahami oleh sesiapa saja yang belajar hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi kata, la tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha. Jangan kamu duduk atas kubur, jangan kamu salat kepadanya. Banyak hadis-hadis di dalam masalah ni, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah panjang membincangkan masalah ni dalam kitab dia Al-Um. Imam Syafi'i sebut sejak dulu akrahu an yubna 'ala al-qabri masjid. Aku tak suka dibina di atas kubur masjid. Wa an yusawwa wa an yusalla 'alaiha wa huwa ghayr musawwa aw yusalla ilaihi. Qala in salla ilaihi ajza'uhu wa qad asa'a. Cuma dari sikit fiqh dia kata, kalau dia larang semayang atau kubur dan seumpama, kalau semayang juga, semayang sah kata dia, tapi dia telah melakukan benda yang buruk. Kemudian dia kata akhbarana Malik, telah memberitahu pada kami Malik, yakni gurunya Imam Malik. Kemudian dia membawa hadis ini, hadis tentang larangan jadikan kubur sebagai masjid. Boleh rujuk, jangan sakit dia tak rujuk, dia kata baca kitab ni kitab geng-geng wasabi ke apa? Ini kitab Al-Um Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa akrahu hadha lis-sunnati wal athar. Aku benci hal ni. Kenapa? Kerana ada sunnah dan ada asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kuriha wallahi ta'ala alam an yu'azzama ahadun minal muslimin, yakni yuttakhadha qabrahu masjidan. Dibenci untuk dibesar-besarkan salah mana-mana orang Islam dengan dijadikan kuburnya sebagai masjid. Walam tu'man fi dzalika fitnatu wad-dhalal ala man ya'ti ba'dahu. Kalau buat, kata dia, tak aman daripada fitnah dan kesesatan bagi orang yang datang selepas daripada itu. Maksudnya apa?
Masa kawan awal buat tu mungkin tak setara menang sangat, tapi lama kelamaan, kata Imam Syafi'i, berlaku fitnah dan kesesatan. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ingatkan hal ini. Sebab saya sebut juga tadi, Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Syafi'i, Az-Zawajir an Iftira'il Kabair, dan kitab dia larang cegahan-cegahan daripada buat dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar, wa min thamma qala ashabuna, dari sebab itu maka kata ashab kami, yakni mazhab Syafi'i, tahrumus salatu ila al-quburil anbiya'i wal awliya tabarrukan wa i'zaman. Diharamkan bersalat kepada kubur para nabi dan awliya kerana mengambil berkat ataupun membesarkannya. Dan dia sebut antara benda apa dia? Antaranya iqadu suruj alaiha, antaranya ialah menyalakan lampu kepadanya, wattikhaduha awsanan, dan membesar-besarkannya bagaikan berhala. Duk berusaha pegang, cium tiang kubur tu, ambil serban tenyeh lagi, ambil berkat. Batu kubur tu orang lain yang buat pun. Wa tawafu biha, dan tawaf dengannya, tawaf kubur. Tuan-tuan tengok dalam dunia internet, ada tak tawaf? Ada. Dia kata yang menentang hanyalah Wahabi. Tak pasal-pasal, habis yang menentang. Wahabi tak ada apa lagi. Wahabi pun entah ke mana. Di Perlis ni buku Wahabi pun orang tak baca, tapi orang baca kitab Imam Syafi'i. Dia kata kitab tu Wahabi tulis. Dan Imam Syafi'i tak kira Wahabi. Wa tawafu biha, tawaf. Tuan-tuan tengok sampai ada tawaf di kubur Nabi Hud. Tawaf. Wastilamuha, ni pegang dia, cium dia, buat macam Hajarul Aswad tu. Wassalatu ilaiha, dan salat kepadanya. Bila hal ni dibuat, dan dulu hal ni kita dah macam tak terpadam di Malaysia ni, kebelakangan ni dia main balik. Bila dia buat, dia kata dia Asy'ariyah. Asy'ariyah mai kok mana? Abu Hasan Asy'ari tolong tunjuk buku dia yang mana yang dia bagi tahu suruh buat benda ni. Abu Hasan Asy'ari dia bahaskan tentang masalah falsafah, ilmu kalam dan seumpamanya. Kok mana yang dia suruh buat benda ni? Dok kami mazhab Syafi'i. Ini Imam Syafi'i kata tak boleh. Kami Syafi'i lain. Yang tu mungkinlah kot kan. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang tulis kitab Al-Um tu tak boleh. Bila membesarkan kubur, nak doa kena pergi kubur. Pergi Mekah dia tak ada selesa. Pertama tu imam dia kata tak pasah semayang, sebab tu imam Saudi. Kemudian tawaf, yang Tuhan suruh tawaf Baitullahil Haram, dia tawaf tu dia tak berhenti. Dia nak kena pergi tawaf kubur hal lain pula. Kita tanya dia cari siapa? Dia cari Allah lah. Kalau dia cari Allah, ni tempat yang Allah bagi. Kalau dia buat kubur tu, Nabi tak bagi. Kita tak kata dia kufur selagi mana dia memang tak menyatakan Allah, cuma dia tabarrukan wa ta'ziman, mengambil berkat dan membesarkan, seperti mana kata Ibn Hajar Al-Haytami, yakni mengambil berkat. Bukan kami sembah kubur, kami nak buat di sini nak ambil berkat. Ini disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami senarai dosa-dosa besar. Imam Syafi'i rahimahullah menolak hal ni. Imam Syafi'i kata kalau buat
Selepas daripada itu tidak aman daripada fitnah dan sesat. Dan itu yang berlaku pun. Masa mula awal itu sikit saja, tuan-tuan. Saya pernah cerita, tuan-tuan. Cerita ni disebut dalam buku-buku kan. Ada dua orang nakai. Daripada saya pernah cerita aku dia. Mereka duduk naik kaldai dia apa? Kaldai mereka mati. Mereka korek kaldai mereka tanam. Sayang mereka kaldai dia. Buat elok-elok kaldai tu, tempat tu. Mereka buat duduk tepi tu. Kita kata orang lalu, kita habaq kata ni kubur wali. Jadi orang semua lalu lah. Bila lalu duduk, mereka pun buat berdoa situ semua. Mereka kata ni kubur wali. Betul ke? Doa tani lah mustajab. Ada orang mai. Bila orang mai doa, orang bagi duit sikit kat mereka. Lama seorang, dua, lama-lama ramai untuk mai. Bolehlah perbesar, bagi elok sikit kubur tu, tapi kaldai ada di situ. Duk collect derma. Collect derma ni depa dua lah token ni. Collect derma, satu hari depa bertengkar. Kawan ni tuduh, kawan ni ambil lebih, kawan ni tuduh, kawan ni ambil lebih. Bertengkar, dia kata kat kawan dia, kalau betul hang tak ambil, jom kita sumpah di kubur wali. Kawan dia kata, hang lupa kubur wali tu kan kaldai kita. Sampai dia sendiri pun lupa dah. Pasal ramai sangat orang duk main. Dan begitulah benda yang berlaku dalam masyarakat. Kubur Abdul Qadir Al-Jilani berapa tempat? Kubur Sayyidina Husain berapa banyak? Ashabul Kahf berapa banyak tempat ada? Sebab itu tidak ada kubur Nabi yang sabit melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maqam Nabi Ibrahim dan kubur Ibrahim Khalil. Itu lebih kuat dibandingkan yang lain. Yang lain semua orang kata saja. Kubur Nabi Shu'aib ke di Jordan ke siapa? Orang kata. Tak ada bukti riwayat yang boleh disabitkan, melainkan mulut ke mulut mendakwa. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Saya pernah cerita tu, saya pergi ke Urumqi, China. Di Urumqi, China pun ada gua kahfi tu. Di Turki ada. Di Jordan ada. Tapi di semua pembinaan ini ada orang di belakang yang collect keuntungan. Bisnes. Saya masih ingat Syekh Dr. Walid Ani rahimahullah, pakar dalam al-fitan wal malahim, cerita-cerita fitnah akhir zaman. Dia kata dia pergi tengok Sirdab, tempat yang kata Imam Mahdi akan keluar di Iraq. Syiah percaya satu tempat lubang, dia duduk tunggu Imam Mahdi nak keluar, dia duduk ramai duk ambil berkat tempat tu. Ambil. Dia kata dia tanya kawan tu, betul ke Imam Mahdi nak keluar lubang ni? Kawan nak duk jaga tu. Dia kata tak keluar. Tak keluar. Habis tu hang duk tunggu. Tak keluar. Aku kalau nampak dia keluar pun aku katok dia jangan pergi keluar. Dia cerita kat kami dalam kuliah. Dia kata pasal apa nak katok dia, hang duk percaya. Kalau dia keluar tak ada bisnes lah sini. Habislah. Sebelum dia keluar baru ada bisnes, dia keluar habis. Jadi aku jangan bagi dia keluar. Macam itulah kata dia, di sebalik semua hal-hal yang seperti ini ada orang yang membuat keuntungan. Yang walaupun dia nampak wallah wali semua ni, bisnes, lebih kepada urusan bisnes. Tuan-tuan tengok hak kawan nak duduk di kubur apa. Bisnes lah, last kali kita tengok, oh dia ni jujur. Belilah minyak wangi saya yang telah diletakkan mengambil keberkatan kubur sekian-sekian. Bisnes. Awal tu ahli sunnah kot ni, hujung dia bisnes. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan boleh tengoklah semua hak kot ni, hujung dia bisnes. Hujung dia bisnes.
Wallahu ta'ala azan. Saya baca soalan sebelum pelajar nak tanya soalan. Sekejap. Ada orang tanya soalan macam mana dengan kubur Nabi yang ada dalam masjid. Kubur Nabi tak ada dalam masjid. Asal memang ada cadangan nak pindah keluar. Masa Nabi wafat tu ke Baqi', Abu Bakar Siddiq yang membaca hadis menyatakan Nabi dimakamkan di mana baginda wafat. Baginda diwakamkan di rumah dia, rumah Nabi, iaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita tengok tu ialah rumah Aisyah radhiyallahu anha di situ. Cumanya apabila, dan memang rumah Nabi tu attach dengan masjid. Rumah Nabi bukan rumah tu masjid. Jadi kubur Nabi tu bukan masjid. Dan masjid dibina dulu. Nabi yang bina masjid tu, bukan Nabi bina masjid atas kubur. Kemudian apabila ada masjid dibesarkan, dia mengambil ruang sehingga dikeliling kawasan kubur itu. Tapi kubur itu tidak dianggap sebagai masjid. Sebab itu orang tak pergi sembahyang di dalam kawasan kubur tu dia tutup. Melainkan orang tak reti je, dia lepas sembahyang dia duk kira nak pergi pegang, nak pergi dinding kubur tu. Bila kita lalu, kita bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Nabi tak suruh. Nabi doa pada Allah Azza wa Jalla. Adapun jika seorang akan menyebut Allahumma inni atawassulu ilaika bi nabiyika Muhammad Nabi rahmah, ya Allah aku bertawassul dengan kepadamu dengan Nabi Muhammad Nabi rahmah, yakni dia memohon kedudukan Nabi, jah Nabi, supaya dimakbulkan doanya. Tapi dia bukan mohon kepada Nabi, dia mohon kepada Allah, yakni dengan keberkatan Nabi, dengan kemuliaan Nabi dimustajabkan doa. Hal itu pada awal para ulama khilaf dalam hal itu, dan majoriti para ulama tidak menganggap bahawasanya ada masalah dalam hal itu, selagi mana yang dia minta itu Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan menjadikan kubur sebagai masjid. Duduk pergi ke kubur, nak doa mesti kat kubur, seperti yang dilakukan. Allah. Benarkah pelaburan? Ada pelaburan gambar saya. Tuan-tuan, dalam internet ni tak guna cerita. Memang macam-macam dia bubuh. Saya boleh habaq satu lah setakat ni lah. Tak ada lagi lah benda hak saya menega. Tan nama agama ni tak menega. Kalau ada orang ajak saya pergi umrah ke apa pun, tuan akan tengok dia akan tulis saya tetamu dia, bukan saya menega sekali dengan dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa-apa, marilah beli minyak wangi ni, kalau pakai anak jadi cerdik ke apa, yang tu tentu dah bukan saya, walaupun dia bubuh gambar saya. Dia bubuh kata pakailah kasturi ni, lepas tu dia bubuh gambar saya. Saya tak terlibat. Saya kata pakai kasturi adalah hadis, bukan saya suruh pergi beli kasturi dia. Tu benda berbeza. Kita habaq ada hadis habbatus sauda. Dia bagi orang faham beli habbatus sauda dia, hak tu tak kenal lah. Habbatus sauda dia tu, habbatus sauda betul lah, tapi habbatus sauda bila bubuh dalam kapsul tu, banyak tu, makan 2 kapsul ke 1 kapsul, yang tu Nabi tak kata. Nabi bagi tahu umum saja. Nak makan berapa banyak Nabi tak bagi tahu. Dia makan habbatus sauda banyak, dia kata Nabi suruh makan, aku makan panas. Bukan Nabi suruh makan panas. Makan ikut suka tanang sendiri. Yang nak makan kena tanya pakar lah, perubatan. Habbatus sauda itself, habbatus sauda tu sendiri memanglah betul, dia syifa min kulli da', dia boleh menjadi penyembuh daripada segala penyakit. Itu pun perkataan syifa tu masuk menjadi penyembuh, kadarnya tidak dijelaskan, kan? Okey. Ada ke soalan? Ya sila. Ya sila.
kebenaran poligami itu RM1,000 hukuman, jumlahnya macam kecil, nak denda lebih lagi, biarlah dia nikah. Kalau boleh kita tak mau bagi denda kat dia. Nah, biar dia nikah. Kita hukum yang suami yang cuai lah. Nikah tu apa dia nak nikah kan. Dia boleh ni asalnya mudah urusan kahwin ni. Dia tak perlukan syarat kepersetujuan isteri yang pertama. Cumanya kalau pihak pengurus, pihak pentadbiran agama ragu-ragu, dia kena ambil satu kepastian lah. Sebab itu kena pergi ke proses mahkamah itu untuk memastikan dia ni memang cukup lah duit dia nak kahwin. Kod isteri yang pertama pun tak bagi makan, tiba-tiba nak tambah lagi satu, tak padan lah. Itu yang ada sedikit proses kan. Tapi nak denda orang kahwin RM1,000, asalnya tak patut denda lah kan, asalnya. Tapi urusan pentadbiran bukan denda, dia proses itu dia kena bayar. Kalau dia yang ada ialah apabila dia kahwin tanpa minta izin, itu kita ni kalau boleh orang nak kahwin ni nak bagi senang lah kan. Dia langkah pergi kot Siam tu senang sangat, dia patah balik mai kat sini jadi payah tak padan lah. Cumanya nak bagi senang sangat pun nak kena pasti juga. Hak ada pun menikah tak, anak pun tak bagi makan, sekolah anak kelang kabut, nak nambah lagi satu. Yang tu mahkamah nak kena cek jugalah untuk adil kepada kedua-dua belah pihak. Itu datangnya siasat syariah. Siasat syariah. Ketika sambutan hari OKU, saya ada terbaca satu jurnal sikap Rasulullah menyantuni OKU. Penulis menyatakan dari penelitian dan kajian terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, banyak membuktikan Abu Zar seorang OKU lembam. Rasulullah sering terangkan hal agama dan dunia secara lurus bendul kepada Abu Zar, menjerit di Mekah memberitahu dia Muslim sehingga dipukul sampai pingsan. Permohonannya untuk memegang jawatan ditolak. Ini andaian dia lah, andaian dia. Sebab tu dia kena baca keseluruhan hadis. Abu Zar sebelum dia datang jumpa Nabi, dia telah hantar adik dia untuk report tentang orang yang telah menyatakan dia Nabi ni. Kalau jenis lembam, orang kata apa pun dia tak peduli. Ni dia hantar adik dia pergi siasat orang yang mengaku jadi Nabi. Adik dia balik bagi report tu dia tak puas hati, baru dia sendiri datang. Bila dia sendiri datang tu, dia tunggu nak jumpa Nabi tu satu peringkat ke satu peringkat, sehingga dia dapat jumpa Nabi dalam keadaan Nabi bersembunyi ketika itu, menunjukkan dia tak lembam. Cumanya dia satu orang yang berani. Dia dulu adalah perompok. Dia telah merompok. Dengan seorang dia pun dia boleh rompok orang, dengan 3 orang dalam rekod dia. Lembam mana rompok, lembam orang rompok dia. Dia perompok Abu Zar ni. Walaupun perompok, tapi dia tak percaya pada berhala. Dia percaya Tuhan yang satu. Tapi dia sebab tu dia suku Ghifar. Sebab tu apabila dia mereka pukul Abu Zar, Al-Abbas bagi amaran kepada mereka, hampa semua cari pasal kah? Hampa tahu dia ni siapa? Ni daripada suku Ghifar. Hampa dalam perjalanan nanti suku Ghifar akan ambil tindakan pada hampa. Dia perompok Abu Zar. Dia dulu kerja dia perompok. Sebab tu nak bagi pandangan tu boleh, baca 1-2 teks tak boleh bagi pandangan. Kadang-kadang pakai motivasi ni saya cadang. Tak usah nak buat ijtihad hadis ke Quran, jangan nak buat lagi. Kadang-kadang mereka tak boleh bahasa Arab, mereka buat kesimpulan terhadap nas teks. Teks terjemahan tak sama dengan teks original teks. Kita baca tulisan Shakespeare in Malay, translated. Shakespeare tulis The Merchant, tulis dalam English. Kita baca, lepas tu kita buat kesimpulan. Tak boleh, kerana teks dia tu mungkin maksud macam lain. Ada benda dalam teks halus,
Maksud yang tersirat, sometimes very subtle. Kita buat kesimpulan dalam, kita hanya boleh buat kesimpulan yang orang simpul dah. Tapi untuk analisis teks, kemudian memerlukan pembacaan yang menyeluruh. Ramai orang, dia baca satu teks, dia buat kesimpulan. Tak boleh, kena baca seluruhan teks yang berkaitan. Mungkin satu teks tu kita faham macam kita faham A, tetapi teks itu yang kita faham tu di dalam konteks tertentu dia dipahami begitu. Dalam konteks yang lain, keadaannya lain. Kita kena tahu Nabi bila bagi command, bagi arahan, bagi order, bukan adakah semua keadaan dia bagi order macam tu, ataupun tengok hadis lain dia bagi order macam lain, menunjukkan ada teks, ada konteks dia yang tertentu. Bila kita tak faham tu, itu yang anggap Nabi ni sentiasa pakai serban, duduk belah ni, berjalan, itu. Jadi dia hilang. Dia tak tahu Nabi ni bukan sentiasa duduk berjalan je. Kadang-kadang naik bukit, kadang-kadang pergi perang, kadang-kadang pergi pasar, kadang-kadang berlumba, kadang-kadang menunggang kuda. Kalau Nabi jenis jalan elok, pakai serban kemas macam tu je, kita telah memberikan satu gambaran yang kurang tepat terhadap keseluruhan kehidupan Nabi. Kalau kita kata kita ni pakai ini pakaian Nabi pada waktu-waktu tertentu. Nabi ada pakai jubah Arab Hijaz, ada pakai jubah Yaman, ada pakai jubah Syam. Jangan kita baca satu hadis jubah ya, kita terus buat kesimpulan jubah Nabi. Salah. Itulah dia panggil perlunya isti'ab, dia comprehend, kepahaman yang menyeluruh terhadap teks-teks yang ada di dalam riwayat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.